wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, berkata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh dalam kitab dia Pedoman Sembahyang Berjemaah, sehinggalah perkataan beliau, fasal yang pertama pada menyatakan hukum sembahyang jemaah. Fasal yang pertama menyatakan hukum sembahyang berjemaah dan kelebihan sembahyang berjemaah. Berjemaah tu apakah hukum dia dan ada kelebihan kodok dia berbanding dengan sembahyang bersendirian. Dan disyarakkan sembahyang berjemaah kemudian daripada berpindah Nabi ke Madinah. Bermulanya disyariatnya sembahyang berjemaah ini selepas daripada Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ketika berada di Mekah, maka Nabi tidak disyariatkan lagi berjemaah. Bukan kata nak berjemaah, nak semaya pun payah di Mekah. Kerana apa? Kerana di Mekah itu orang kafir menguasai tempat tu. Maka nak bersembahyang berjemaah, nak zahirkan sembahyang berjemaah tak boleh. Maka bila kau disyariat? Apabila Nabi berpindah ke kota Madinah, maka barulah disuruh disyariatkan sembahyang berjemaah. Dan ialah sembahyang jemaah itu ketentuan umat ini. Apa maksud ketentuan? Yakni keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat dulu tak boleh sembahyang berjemaah dan tidak disyariatkan sembahyang berjemaah. Tak boleh sembahyang jemaah dan orang tak sembahyang jemaah, sembahyang sendiri-sendiri, dan sembahyang jemaah ni khas untuk umat Nabi Muhammad. Seperti Jumaat dan 2 hari raya. Maka begitu juga sembahyang Jumaat. Kita sembahyang Jumaat ni merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Yakni disyariatkan sembahyang Jumaat ni khas untuk umat Nabi Muhammad. Umat lain, umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ni tidak disyariatkan sembahyang Jumaat. Dan 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka 3 benda ni, sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat dan sembahyang 2 hari raya ni merupakan benda keistimewaan umat Nabi Muhammad. Keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat lain tidak disyariatkan syariat sembahyang sunat hari raya dan sembahyang Jumaat. Sembahyang berjemaah ni ada beberapa hukum. Sembahyang berjemaah ni ada beberapa hukum. Dia kata, dan ia itu sunat muakkad hukum dia. Apakah hukum sembahyang berjemaah? Sunat muakkad. Apa maksud sunat muakkad? Sunat yang sangat-sangat dituntut. Bererti, kalau seorang itu meninggalkan sembahyang jemaah sepanjang hidup dia, ataupun banyak waktu meninggalkan sembahyang berjemaah, boleh menjadi fasik kerana meninggalkan benda sunat muakkad.
Supo juga korban. Korban ni hukum dia sunat muakkad. Kalau orang ada kemampuan tapi dia tidak berkorban, setahun tak apa lagi. Tahun depan ada pitih tak buat lagi. 2 tahun dah. 3 tahun, 4 tahun jadi pasik. Jadi pasik kerana dia mampu buat tapi dia tak buat. Jadi pasik. Siapa dia kata sunat muakkad? Di sisi Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kata hukum berjemaah ni, sembahyang 5 waktu kita berjemaah ni, hukum dia sunat muakkad. Sembahyang 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh ni hukum dia sunat muakkad. Kata setengah ulama kata sunat kifayah. Gapo dia pula sunat kifayah ni? Sunat kifayah ni benda sunat tetapi kifayah. Sebagaimana fardu ada 2, fardu ain dan fardu kifayah, sunat pun ada sunat ain dan sunat kifayah. Apa pandak sunat kifayah? Benda sunat yang kalau sebahagian manusia buat, lepas dah tuntutan sunatnya. Dia panggil sunat kifayah. Sunat kifayah. Kalau Tok Imam dengan Tok Bilal buat dah semaya jemaah, maka terlepas dahlah hukum sunat tu. Tak berdosa, tak makruh lah. Kalau sunat lawan dia makruh. Tidak makruh dah seorang tu meninggalkan sembahyang berjemaah sebab sunat kifayah. Cukup sebahagian manusia buat, maka cukup dah, tuntutan tu tak ada dah. Kata ada pendapat lagi kata apa hukum berjemaah ni? Fardu ain. Tinggal berdosa. Fardu ain. Setiap orang wajib atas orang Islam untuk sembahyang berjemaah. Bertinggal, hukum dia berdosa. Apa berdosa? Sebab hukum dia fardu ain. Kerana ada Nabi pernah berkata, apa hukum dia fardu? Sebab Nabi pernah berkata, aku bercita-cita supaya aku berhenti semaya jemaah. Aku suruh orang lain jadi tok imam, dan aku akan cari rumah-rumah hak tak pergi semaya jemaah. Ambo akan pergi bakar api rumah tu. Maka ancaman untuk rumah kena bakar ni tidak lain tidak bukan kecuali tuntutan semaya jemaah tu fardu. Sehingga kan Nabi kata ambo nak bakar rumah kawan tu hak tak semaya berjemaah. Maka katanya ulama, hukum dia wajib. Maka hak pendapat muktamadnya ni. Dan terlebih sah di sisi Nawawi. Imam Nawawi pula pendapat hukum dia fardu juga, tapi fardu kifayah, bukan fardu ain. Berarti siapa dia yang meninggalkan berjemaah, maka tidak berdosa selagi mana ada satu golongan manusia yang sembahyang berjemaah. Tok Imam dengan Tok Bila, Tok Bila dengan Tok Siok, Tok Siok dengan Tok Nojo, Tok Nojo dengan Tok gapo dia ikutlah, Tok Mudin ko, asal saja sembahyang berjemaah, maka lepas dah tuntutan fardu sebab fardu kifayah. Tapi hok boleh pahala orang hok jo sembahyang. Orang tak sembahyang tak boleh pahala lah. Ni fardu kifayah. Ni pendapat muktamad. Patu hok kata Nabi nak bakar rumah tu, Nabi bukan bakar pun, Nabi kata hamam tu saja. Aku ingat, aku rasa, aku bercita-cita nak bakar. Dia tak bakar pun. Tetapi kalau bakar baru jadi fardu. Tapi kalau bercita-cita baru bukan bakar pun, maka hukum dia jadi rendah sikit, hukum dia fardu kifayah ya. Dan tak dapat tiada daripada zahir ketanda jemaah dengan mendirikan nyonya jemaah dengan satu tempat di dalam kampung yang kecil. Maka lagu mana nak suruh lepas fardu kifayah ni? Sekadar mana? Berapa butir masjid? Berapa tempat untuk kita laksanakan sembahyang fardu jemaah ni sehingga ke satu kampung tu terlepas fardunya? Maka katanya ulama, tengok, kalau kampung tu kecil, cukup dengan satu tempat sembahyang berjemaah.
Kecek tu lagu mana? Gini. Sekira kalau orang mari ikut sebelah ulu. Bunyi bel. Orang kapuk Islam ni. Mari ikut sebelah alik ilir. Perok tengok orang Islam. Mari sebelah alik naik, alik jatuh. Semua Islam. Bunyi bel belakang. Cukup so. Tapi kalau kapung tu besar, misalnya kalau buat semaya jemaah alik ilir, alik ulu tak dengar bel. Maka kena buat dua tempat ataupun beberapa tempat sekadar zahir ke tanda berjemaah. Zahir lagu mana? Masuk dalam kampung tu nampak kawasan orang Islam. Kalau semaya jemaah bunyi orang bel, ada surah. Tu nah. Dan beberapa tempat di dalam kampung besar barulah lepas tuntut dengan sekira-kira zahir segala pihaknya ke tanda jemaah. Semua pihak mari sebelah alik ilir, alik ulu, alik naik, alik jatuh, semua itu nampak ke tanda orang Islam, nampak semaya berjemaah. Maka menurut kapul lah, kalau kapul kecil cukup satu tempat, kalau kapul besar ada beberapa tempat. Kalau kapul besar buat setempat, maka tak lepas lagi fardu kifayah tu. Tu ketanda dia. Maka jika muafakat ni berpakat. Bekerja sama. Yang penting kerja sama. Orang dapat. Maka jika bermuafakat, mereka hak penduduk kampung kecil ke penduduk kampung besar, atas mendiri jemaah itu di dalam segala rumah-rumah. Katanya tu imam, katanya tu mulu, tak payah semaya masjid lah, pakat semaya di rumah belakang. Tok mulu jemaah dengan orang rumah dia, tok imam semaya dengan orang rumah dia, tok bela semaya dengan orang rumah dia, JKK semaya dengan orang rumah dia, pakat semaya jemaah. Tetapi semaya dalam rumah belakang. Kalau orang masuk dalam kampung tu senyap, sunyi sepi. Semaya jemaah, semaya. Tapi dalam rumah masing-masing. Time waktu zuhur senyap, masuk atasnya kampung tu. Apa? Pakat semaya jemaah dalam rumah belakang. Dan tiada zahir dengan dia dengan semaya dalam rumah saat ni ke tanda tanda kampung tu kampung orang Islam, nescaya tidak gugur fardu, tak gugur lagi, tak terlepas lagi tuntut semaya berjemaah. Pas kena lagu mana? Majlis agama. Pihak maik ataupun jahit kau gapo kena pergi serbu kampung tu. Gi tanya tok mulu, tanya tok imam, tok bila, tok siok, apa hamba dengar lapor kata pakat semaya dalam rumah belakang. Orang-orang kampung lalu kampung ni bunyi tak ada senyap, ya bel pun bunyi sayuk-sayuk tak tahu alik-alik jatuh. Masjid pun tak ada, nak berhenti mana pun tak ada. Sudah. Maka kena perangi kampung tu, suruh dia buat satu tempat. Sekira-kira orang masuk dalam kampung tu tahu kampung tu Islam, boleh berhenti, boleh gapo. Katanya tok mulu tak payahlah buat rumah hamba lah belakang pakat mari semaya rumah hamba. Tak leh juga. Kalau buat di rumah pesena pun tak leh juga kerana ada orang malu segan nak masuk rumah orang. Maka kena buat satu tempat yang orang tidak malu berhenti di situ, dan tempat itu bukan milik pesena, umum. Ikutlah kita nak buat bentuk wakaf ke, nak buat bentuk padai ke, nak buat gapo, tapi ada kawasan tempat berjemaah. Tak syarat masjid. Yang penting kawasan tempat semaya berjemaah. Maka jika tertegah mereka itu daripada mendirinya atas barang yang disuruh akan dia. Misalnya tak dengar kata juga, majlis agama mari serbu pun tak buat semaya jemaah juga. Wak kerah lagu tu. Tok imam, tok bela, tok siok, tok molo, tok muding. Semua jenis tok tak belakang. Pas lagu mana tindakan dia? Nescaya memerangi akan mereka itu oleh imam. Kita kena istihar perang. Kita kena pergi cari po kampung tu, panggil bawa Black Maria,
bawa FRU, mari sembuh. Kau gapo dia? Kata Tok Imam, Tok Bela, Tok Siok, Tok Se, mari semaya jemaah. Siapa dia ni? Imam. Pemerintah yang memerintah. Kita jangan buat. Misalnya sebelah kampung kita ni tak semaya jemaah. Kita ni koya baru mengaji agama. Naik seh Rabbana, marah ke orang. Nah, maka pergi mengamuk, bawa saing-saing, cuik, bawa kapok, bawa kelewek, bawa kerih, bawa kapo, pergi kampung tu pakak pergi serai ketika jak mati belaka. Tak boleh hukum dia haram. Tak boleh buat pandai-pandai kerana tugas nak menyelesaikan masalah orang tak semaya jemaah ni adalah pemerintah. Pas pemerintah tak mari pun dia duduk pejabat dia, duduk tidur kadang-kadang duduk main game lah. Nah, pas apa dia? Dia wi tugas dah kepada majlis-majlis agama. Bahagia penguat kuasa ajaran sesat. Hak tulah okey daripada kerajaannya nak membenterahkan benda tu. Nah. Atau kalau imam itu pemerintah tak semari sendiri. Perdana menteri tak semari. Menteri besar tak semari. Atau gantinya ganti imam, ganti pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan ni. Tiada lainnya lain daripada imam dan ganti dia. Jangan pandai-pandai nak tunjuk warak takut ke Tuhan pun bertindak mengikut syariat. Jangan pandai-pandai hamba gerai weh. Gua hamba ni tak semaya. Tak semaya ni hukum dia kena bunuh. Ai gerai hamba nak bunuh Nama kita pergi kat dia, baru cabut badik kerih berok nyejak atas belakang. Tobiklah air berok macam matilah kawan tu berdosa. Kita ingat boleh pahala saya nak menjalankan hudud, yakni membunuh orang tak semaya. Jangan. Tugas siapa dia? Tugas pemimpin, tugas pemerintah. Dia kalau dia tak buat, tu kerjaan dia. Bukan kerjaan kita. Kita pun tak boleh buat. Jangan nak masuk capur pandai-pandai tugas orang. Bapa saya nak tolong dia ya sebab dia malas. Hamba ni naik seh ni. Semangat ni hamba minat benar nak tikai orang ni. Beli kerih kau jak atas belakang. Tak boleh lagu tu. Kerana apa? Kerana akan menyebabkan suasana tidak harmoni. Suasana kacau bilau di dalam negara. Mesti ramai akan mendakwa hak ni tak semaya jak rumah dia. Polis pun mari menyasak. Apa demo tiket gu demo ni? Dia tak semaya, cik. Cik tak tahu kau orang tak semaya kena bunuh. Jadi hamba pun moga kerih baru beli. Lama nak makan darah. Cak kawan tu. Terkejut mati terkekeng. Maka hukum dia suasana tak harmoni. Esok kapung tu pula bunyi kata kena lacang dengan lembing. Bukan kata kerih, kena lembing ke atas belakang. Unggah kawan tu. Maka jadi suasana bahaya, suasana tak tentera kerana masyarakat ambil tugas pemerintah, ambil tugas pemimpin nak jalan benda lagu ni. Tak boleh. Sekalipun dia tak jalan, ikut dia lah. Kita jangan duk masuk capur. Kalau tidak, suasana tak harmoni. Kadang-kadang ada orang ni yang nak marah kat kawan ni. Dia pun buat alasan. Jak mati bahang ngak lewek nawak kerih gapo dah melelo kau gapo jak berkembu darah. Orang tanya buat apa ni? Dia tak semaya cik. Tak apa, dia tak semaya. Esok jak pula kau orang kerih. Dia buat alasan tak semaya apa ciro. Nawak padahal dia nak marah kau kawan tu. Maka bahaya kalau kita lepas masyarakat sendiri menjalankan hukuman. Maka pemerintah bahagian hukuman. Maka dia kena panggil majlis agama cek kawasan ni guano-guano. Kita jangan pandai-pandai. Memerangi tiada lainnya. Dan telah datang beberapa khabar, yakni hadis yang banyak pada menyatakan kelebihan berjemaah. Setengah daripadanya bukan setengah ni separuh. Sebahagian kecil daripada hak banyak saat ni. Khabar Bukhari, hadis Bukhari dan Muslim menyatakan kelebihan sembahyang berjemaah.
Gapo dia hadis dia? Salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bisab'in wa isyrina darajatan. Artinya bermula sembahyang berjemaah itu, yakni sembahyang 5 waktu yang berjemaah, terlebih afdal, bukan sama bukan sama, lebih afdal daripada sembahyang sore dengan 27 darjat tingkatan. Bukan kata sembahyang jemaah ni bersamaan dengan 27 kali sembahyang seorang. Tak. Lebih baik daripada 27. Ni kelebihan. Kita nak sembahyang Isya 27 kali rajin. Malah kohong. Nak qada sembahyang pun malah. Cari pendapat hok tak payah qada. Belek-belek jumpa kitab Wahabi. Oh soko ambo Hak tu ambo minat kok Wahabi, tak payah qada gapo. Kohongnya aku. Hak ni kita semaya jemaah supaya 27 kali kita semaya. Kelebihan dia. Dan setengah daripada hadis hak banyak sani lagi. Khabar Tabrani, hadis Imam Tabrani. Dengan daripada Sayyidina Anas, Nabi kata, man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin. Artinya barang siapa berjalan, sudah jalan. Ambo tak biasa berjalan pergi surau, ambo naik motosikal. Naik motor kau naik basikal? Motosikal. Dua-dua ambo naik. Naik kereta, naik bas, naik jet pergi ke masjid. Tujuannya kepada sembahyang fardu berjemaah, berjalan. Orang zaman dulu berjalan, naik kenderaan, hak penting pergi sembahyang jemaah. Maka iaitu pahala dia, orang pergi sembahyang jemaah dekat pun sebelah rumah dia, tapi dia pergi sembahyang jemaah, maka pahala dia seperti mengerjakan haji, satu waktu supaya kita buat haji sekali. Tu pahala dia. Kita pergi ke Mekah 80 kali pergi ke Mekah. Lepas tu belum tentu diterima lagi. Tetapi kalau kita pergi semaya, sebab tu orang kata kalau kita tak mampu pergi ke Mekah, pergi semaya jemaah, kerana pahala dia seperti buat haji sekali haji. Barang siapa berjalan ia kepada sembahyang sunat, pergi semaya hari raya, pergi semaya tarawih, tu benda-benda sunat, maka itu seperti kerja umrah yang sunat, seperti buat umrah sunat. Dan setengah daripada hadis lagi, khabar Tirmizi. Tirmizi. Ta bagi bawah, ming bagi bawah. Hak ni pendapat muktamad. Cara baca dia ada 9 cara. Tarmizi, Turmuzi, Tirmazi, Turmuzi, Tarmazi, hak muktamad Tirmizi. Hadis Tirmizi daripada Anas pula. Nabi kata, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atum minan nari wa bara'atum minan nifaqi. Makna dia bukan makna juainya ni. Makna apa masuk makna juainya? Makna maksud dia ni. Barang siapa sembahyang ia barang siapa. Umum, siapa-siapa dia saja sembahyang. 40 hari di dalam berjemaah. 40 hari bukan 40 waktu. 40 hari kali 5. 4 kali 5 berapa? 200 waktu dia kena sembahyang. Dah 5 kali selama 40 hari dalam 200 waktu dah. 200 waktu sembahyang. Selama 40 hari, bukan 40 waktu. 40 waktu ni sama dengan berapa? 5 kali berapa 40? 5 kali 8 40. 8 hari ya. Ni celika.
Celika. Semaya 8 hari sama dengan 40 waktu. Bukan 40 waktu, 40 hari kita semaya. Mendapat ia, dah lagi semaya Jumaat. Mendapat ia akan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram dengan tu imam, mengiringi imam. Tu imam akan takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Bukan tu imam Allahu Akbar, dia duduk tandah. Duduk selok kain-kain. Nama, hatu tak boleh. Dia kena 40 hari dan tu imam akad takbir, lepas tu imam bunyi bar, dia Allahu Akbar. Baru je lo. Disurat baginya, ditulis baginya, ditulis pahala baginya. Gapo dia? Dua benda. Dua kelepasan. Dua benda terlepas daripada diri dia. Satu kelepasan daripada api neraka. Lepas kita daripada api neraka, jaga sembahyang Jumaat 40 hari. Sebab itulah kalau orang masuk pondok 40 hari tak boleh tubik. Duduk dalam pondok supaya boleh jaga Jumaat, dapat 200 kali sembahyang belakang tok guru. Dan keduanya, pertama lepas daripada api neraka. Benda orang tak sih belaka. Tak ada orang gelenyar nak pergi ke api neraka. Semua orang tak sih belaka. Keduanya, kelepasan daripada nifak. Yakni gapo dia nifak? Perangai munafikin, percaya zahir ingkar batin. Perangai ni munafik ni tak sih juga. Hak kafir, hak neraka tak sih juga. Dan perangai munafik, jago mana? Dalam tak sih, luar nampak nak. Maka kalau kita jaga sembahyang selama 40 hari, Tuhan buat perangai munafik. Berarti kita ni tidak menipu. Zahir nampak berjodoh, tetapi dalam perut pedas jahat kemain. Maka tu perangai munafik tu. Munafik ni dia tunjuk hak luar comel, hak dalam tak comel. Cara mana nak hilangkan dia? Minum klorak ke? Tak. Sembahyang Jumaat selama 40 hari berturut-turut. Ada satu cerita. Ada satu cerita di satu pondok. Bukan pondok ni lah. Janganlah pondok ni. Ceritanya ada seorang anak murid. Seorang anak murid ni pintar, bijak, jujur dan rajin khidmat. Jangan. Bukan ambo lagu tu. Ambo lipat malah bodoh lentur. Nama ambo tu. Kalau hak cerdik, hak bijak, rajin khidmat ni, maka dia pun khidmat kepada tok guru dia. Budak kan khidmat lah. Maka satu hari dia pun khidmat di rumah tok guru dia. Khidmatlah biasalah. Khidmat goreng telur ke apa dia. Tok guru tua dulu gak goreng telur. Bahagian menyapu ke bahagian gapo, tu kerja dia. Maka dalam khidmat dia satu hari dia terkelih bining tok guru dia. Lagu mana dia khidmat dalam jamban ke gapo dia, buat dia nak menusuk ke lagu mana, terkejut tertengok bining tok guru dia. Maka terkejutlah budak saat ni, rupanya comel sungguh bining tok guru dia. Budak ni histerik sungguh. Dia panggil pembaris. Apabila lagu tu dia pun jadi jatuh hati kepada bining tok guru dia. Sudah. Maka dia pun dalam kuliah tok guru dia tengah mengajar lagu ni lepas pada soda budak kelip belakang. Maka dia pergi jumpa dengan tok guru dia. Dia kata, tok guru, bapa tali nak kecek belanja air dia. Bapa ni jadi belanja air dia ni, awak kena covid ke? Tak. Bapa, saya raya ikhlas dengan tok guru, saya takut benda ni jadi maksiat. Saya kenal kepada bini tok guru. Lagu mana kalau saya nak memperisterikan dia? Boleh nyok kecek lagu tu dengan tok guru dia. Tapi tok guru dia ni bijak. Budak sterik, pembaris, payah selalu. Kalau siku belok lagi, pembaris kak. Yo ya sungguh kata saya kenal dengan bini tok guru. Sudah dah saya tak boleh tidur dah. Tengok belanja. Tengok bawa gelas ni. Penuh dah air duk gelas, duk main belanja lagu ni. Sudahlah katanya tok guru dia. Mu kenal sungguh kau bini ambo ni? Kenal sungguh. Jolo kau mu tengok bini ambo ke orang lain. Betul dah rasa. Jolo dah dia rasa tak ada orang. Dah dalam rumah tok guru.
Katanya tok guru dia gini lah. Mu kenal sungguh ke dia. Aku nampak mu ni juru. Nampak mu nak bini sangat dengan bini aku. Tak apa aku boleh cerai. Tapi dengan syarat. Gapo dia tok guru? Mu mari semaya belakang aku selama 40 hari. 40 hari aku nak tengok setiap kali aku paling tu sebelum akad takbir mu mesti ada situ. Jangan paling tengok orang lain selika ataupun duduk belakang hujung. Aku nak paling tengok demo Allahu Akbar. Lepas bunyi hamba suara hamba Allahu Akbar, demo bunyi Allahu Akbar. Nah. Katanya budak tu tak apa saya sanggup. Nak benar dah kali. Nah, biarlah umur 90 pun dia kena ni gak. Nah. Maka orang jatuh ni gila dia ni. Nemo al-junun funun. Gila ni macam-macam. Oh berat lagi gila tak mengaku. Oh ni paling berat sekali gila tak mengaku. Tak cakap royak tak mengaku pak sudah. Apabila lagu tu dia mari, hari pertama mari cukup. Tok guru dia paling ada kakak ni. Ada semacam. Siapa kepada hari ke-39. Oh. Tengok kita ada. Demai pun mari, demai kokok kau gapo dia kena covid geleping mari semaya belakang tok guru dia. Semaya apa ceroh dia kata mai belakang tok guru dia. Apabila hari ke-40 semaya sudah apa semua, solirah apa semua. Lepas semaya Isya tok guru dia panggil dia. Mai. Masuk dalam bilik suluk. Tak boleh kecek bagai rahsia. Nampak. Lepas tu adalah ita-ita nama busybody. Nampak hak bahasa jenis fudu, nak cari cerita orang. Tok guru dia apa manggil? Kawan tu pergi. Dia kata ada apa dia tok guru? Sebagaimanalah ambo janji dah. Ambo dia kalau ambo janji ambo buat sungguh. Janji apa dia tok guru? Ke ambo janji dengan demo dah. Kalau demo sanggup semaya berjemaah di belakang ambo 40 hari, maka ambo akan lepas bini ambo akan beristeri ke demo. Katanya dia tak sih tok guru. Tak jadi. Lepas tu yang daripada awal pertama sampai hari ke-40 tu bersungguh kemain nampak macam nak ke bini ambo. Semaya pergi gelah lagu tu titik tak air liu lagu tu. Supaya tuak lagu tu. Katanya anak murid dia tak ada dah tok guru. Ambo lupa dah benda-benda lagu tu. 40 hari ni merubah dah niat ambo. Semaya ni kerana Allah Taala bukan kerana nak menikah. Ni perangai. Ingat sebab tu 40 ni angka 40 ni banyak rahsia-rahsia dia. Antaranya umur 40 tahun menunjukkan kematangan seorang. Apabila umur 40 maka menurut bahasa dia dipanggil syekh. Orang tua. Ataupun tu bahasa comel. Bahasa tak comel jilat cok. Nak jilat cok dah tu kalau umur 40. Tu nak mati dah. Gonjek habis dah sendi-sendi. Umur pada masa tu mata ni. Umur mata. Umur 40. Sebab tu Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi ketika usia 40 tahun. Bapa umur 40. Ada kelebihan dia. Sebab tu semaya jemaah 40 hari. Kerana dia boleh merubah ke sikap manusia. Perangai orang. Sebab tu duduk pondok 40 hari paling kurang, moleknya 100 hari duduk di pondok. Lagu tu. Tu kelebihan dia. Maka Nabi pun sebut, kalau jaga 40 hari, 2 kelepasan. Api neraka pun tak sih. Dan apa dia lagi? Sifat munafik pun tak ada. Dan telah membela akal salah. Wallahu a'lam. Nak tanya tawasul istighosah bukan ke orang mati. Anak ada yang terputus hubungan dengan dunia melainkan 3 perkara. Bagaimana pula orang alim yang dah meninggal kita boleh istighosah lagi ustaz? Ke orang mati dah putus hubungan. Betul? Apa maksud putus hubungan sini? Yakni orang yang sudah mati tidak boleh beramal lagi. Segala amalan dia sudah terputus. Sebab tu dalam hadis tersebut in qata'a amaluhu. Terputus semua amalan si mati. Yakni orang yang mati sudah tak boleh beramal.
kecuali 3 benda. Masih lagi dibilai perbuatan si mati, masih lagi dikira amalan si mati, yakni harta wakaf, anak dan doa dan ilmu yang manfaat. Nah, hak tu hasil daripada amalan si mati. Dalam hadis tu tak sebut pun kata orang hidup terputus hubungan dengan orang mati. Kalulah hubungan orang hidup terputus dengan orang mati, apa pedah kita pergi ziarah kubur, duk wisalam assalamualaikum, putus habis, tak payah pergi ziarah, tak ada apa. Apa pedah kita lepas pada orang mati, kita duk depan dia, duk doa kepada dia. Nah, ya Allah ampunkan disyariatkan semaya mayat tu buat apa? Kerana masih ada hubungan lagi. Nabi Muhammad Isra Mi'raj jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tolong ngejah kepada kita semaya 50 jadi 5. Nabi Muhammad ngejah tapi idea Nabi Musa. Nabi Musa hidup kau mati pada masa tu? Mati. Maka adakah mati itu tidak memberi faedah? Bukan hadis ni kata tak ada faedah, amalan kita putus hubungan dengan si mati. Hadis ni kata melainkan 3 perkara ni, iaitu orang mati tak boleh beramal. Jadi apabila ada hubungan, boleh kita tawasul dan boleh istighasah. Nah, banyak lagi hujah ulamanya hamba sebut secara rekah. Nah, adakah siapa doa anak tak semaya, tak puasa kepada ibu bapa dia, maka berdoa ni orang fasik, orang jahil pun Tuhan terima. Bahkan orang kafir pun Tuhan terima doa dia. Nabi kata doa orang yang kena zalim itu tidak ada hijab, sekalipun yang berdoa itu kafir. Lepas tu, bo tinggal semayang tu gak Tuhannya terima. Orang kafir Tuhan terima lagi doa dia. Ke orang kafir kadang-kadang banyak permintaan dia, kan? Tengok Merry Christmas apa, tengok pak dia doa nak makan nasi. Pak dia doa gini. Sebab tu makruh kita tak berdoa buat tangan lagu ni. Tak boleh buat gini sebab menyamai dengan agama orang lain. Cuba tengok tu. Pak dia nak makan nasi. Ya apa royak? Saya minta gini supaya makanan saya berkat dapat gini. Dia pun kata amin. Pak dia amin juga. Maka tak boleh doa lagu ni serupa dengan orang kafir. Tak jadi kafir tapi boleh menjauhi sifat serupa dengan orang kafir. Maka doa orang kafir boleh. Maka anak kita tak semaya lagi-lagilah siapa doa dia. Masalah dia tak semaya tu kesilapan dia lah. Dia tak puasa kesilapan dia lah. Maka doa ni sampai. Sekalipun dia bukan anak yang soleh, anak tak berjuru, tetapi dia berdoa kepada ibu bapa dia sampai. Ustaz, gambar yang buka aurat dikira berdosa atau tak jatuh dosa? Ada seorang hamba Allah, hamba Tuhan belaka. Gelarnya ustaz, katanya tak jatuh dosa pada tuai gambar. Dan yang lihat gambar itu tidak bernyawa, mohon pencerahan. Gini, misalnya ada orang pukul gambar seseorang itu dalam bilik air. Dalam bilik air jaga orang pakai jubah, jaga orang pakai serban, orang pakai pudah. Maka terbuka aurat dia, orang sebar. Berdosa ke orang hak tu? Tidak berdosa. Kerana bukan usaha dia, bukan ada orang khianat kepada dia. Tetapi kalau dia ada saja, buka baju, buka seluar, tah dia pukul gambar, dia yang sebar ke. Maka apabila sebar, tak sampai 1 saat 10,000 like. Maka berdosa ke tak? Berdosa. Saya tak tengok dia. Lepas tu saya tengok gambar dia saja. Berdosa ke tak? Berdosa. Ingat, kaedah dia, setiap benda yang menyebabkan kita berfikir benda jahat. Sama ada benda itu gambar, tulisan, suara, muzik, gapo ke, rupa bentuk menyebabkan kita mikir benda jahat. Standard lah. Bukan kata ada orang ni jenis mikir jahat pacarah. Tengok tiap telefon, mikir jahat. Tengok muka tu email, mikir jahat. Pelik sungguh, tu menyakit. Hak ni standard, bagi tu orang jadi naik nafsu ke gapo, maka berdosa sebarkan. Tu, sekalipun ada pendapat di dalam kitab fiqh kata lukisan ataupun gambar hukum dia boleh tengok.
Gambar dan lukisan boleh tengok. Kerana Nabi larang jangan tengok orang. Lukisan Nabi tak larang. Zaman dulu lukisan tak comel. Supaya nyepak lukis orang. Orang lah ni lukisan 3D. 3D. 3G. 3F. Ikutlah. Lah ni macam-macam ikut dia. Nak win nama gapo dia ni. 3G. Hidup betul lukisan. Maka tak naik nafsu lagu mana. Maka katanya ulama fiqh mutaakhirin dalam mazhab kita, pendapat kata tidak berdosa fihi nazar. Pendapat ni kena perhati sikit sebab lah ni banyak benda-benda yang menyebabkan berdosa. Nah. Ada ulama kata tengok benda gambar-gambar yang menaikkan nafsu ku dia makruh saja. Makruh tidak berdosa. Tetapi kalau naik nafsu baru jadi haram. Sebab larangan yang muqatta'i adalah tengok perempuan itu sendiri. Kalau kita tengok melalui cermin, dia nak tengok gitu takut nampak sangat, kita tak imej. Tengok gitu, kita pun ambil cermin tengok. Pak dalam bejok di cermin lagu tu. Apa hukum? Makruh sebab kita tak tengok dia, kita tengok di cermin. Maka dikiyah dengan TV lah ni. Ya, dikiyah dengan TV lah ni. Tetapi kalau naik nafsu jadi haram. Tetapi pendapat ini jadi lemah sekarang. Pak muktamad noi haram hukum dia. Nah. Dia jadi ajar masyarakat pula. Bukan ajar masyarakat tu hukum untuk pekoh wi nah. Tok tasawuf jangan tanya tok tasawuf. Kalau tok tasawuf gak tak tengok tak nampak Tuhan, jerit dah buat dia. Dosa dalam tak nampak Tuhan. Nah, dok tengok nasi, dok tengok caca, dok tengok kuih, tak nampak Tuhan, tak ingat Tuhan, of dosa dalam. Dok saja apa dosa tu tok tasawuf nah. Apa hukum pakai panty liner? Dalam seluar seluar dalam. Dalam mana tu? Nama yang ada keputihan. Adakah seluar dalam itu dikira najis? Walaupun keputihan tidak kena kemaluan. Pelik sungguh soalan dia. Kita tak faham ni tapi ambo rasalah soalan dia. Seorang perempuan ni dia kena pakai satu benda. Kita orang jatuh pakai kain pelikat selah gitu ya, ukah pohonnya pun. Ni macam pok logo. Nampak? Kadang-kadang naik pohonnya, nampak pokok anggur. Orang pun ingat pokok anggur, nampak muka lain. Orang jatuh ni kira terbuka sikit, dia panggil open minded. Nampak? Maka retina ni dia banyak benda. Antaranya dia kena pakai panty liner. Panty liner ni, dia lapik di underwear dia tu, sejenis kain, kertas kecil gitu. Bukan hak besar time dia mari period tu untuk darah. Tapi hak ni untuk lapik biasa-biasa. Lebih-lebih lagi orang ada keputihan. Nak tubik maiding, nak tubik gapo, maka dia tak siwi cemar underwear dia lapik dengan jenis kertas gitulah. Tak suruh tanyalah lagu mana, kita tak pakai pun. Popok dia pandailah. Maka apa hukum lagu tu? Okey, tengok kalau panty liner dia kena keputihan, kita sebut dah keputihan ni ada dua hukum. Kalau dia jenis macam air saja, tidak najis. Maknanya panty liner tu boleh kita pakai buat semaya, tak ada masalah apa. Bukan pakai panty liner buat semaya tepek di dahi. Pakai tepat tu lah. Kalulah kita buka di underwear kita, tengok panty liner kita macam gel gitu, timbul gitu, macam lendar gitu, maka tu najis, maka kena soyok panty liner buang. Tengok underwear kita kalau kering, okey boleh pakai buat semaya. Jangan pakai atas kepala. Nah, gitu. Gitu maksud dia lah. Saya sedang beramal. Apa-apa yang ustaz beri, banyak ayat Quran. Payah nak ikut 40 hari. Saya ni ada period apa dia. Lagu mana nak istiqamah. Baca sekadar hak kita dah, hak tak dah nak kata lagu mana. Selawat lah. Nah, jangan baca hak ayat Quran. Selawat. Solat jemaah dengan anak umur 8 tahun. Boleh kau niat jadi tok imam. Ingat. Nak semaya jemaah ni syarat makmum kau, imam kau mesti mumayyiz. Mumayyiz ni budak yang kenal kanan kiri. Boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh istinja sendiri. Tiga tu dia boleh buat, sekalipun dia periksa boleh belakang, maka dia tu mumayyiz. Tapi kalau budak tu makan tak boleh sendiri, minum orang suap, basuh hayuk pun orang basuh, tapi periksa saing ekmek dapat A belakang, periksa universiti dapat 4 flat, maka dia tetap tidak mumayyiz. Maka bila tidak mumayyiz, tak sah berjemaah dengan dia, tak boleh beriman. Mohon ustaz ijazah bismillah yang diamalkan Nabi Khidir, hamba ijazahkan bismillahi masyaallah la yasuku
illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah fama kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah wala haula wala quwata illa billah. Pak ayat ni baca 4 kali, pagi sekali, petang sekali. Amalan Nabi Khidir sangat mujarab untuk keselamatan, lebih-lebih lagi di zaman Covid ni. Selamat berlaku. Mohon Ustaz sebut secara ringkas 7 akobah yang dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Hamba tak ingat 7 akobah tu. Tapi ada 7 lah. Akobah ni maknanya rintangan kita untuk menghadapi ibadat kita ni supaya sampai kepada Tuhan. Maka kena halangi 7 akobah. Halangi. Salah satunya akobah taubat, akobah ilmu. Rintangan ilmu tu. Ngaji biar betul. Ngaji tak betul, kabar-kabar nak sapak Tuhan. Sapak setan dah. Ustaz, kalau hamba baca al-Mulk lepas pada maghrib, lepas pada tu mati, malam tu masa tidur kita lepas qada azab kubur ataupun kena baca dekat nak tidur. Tak syarat. Hak penting baca pada waktu malam, amalan kita waktu malam, tak apa. Lepas dah azab kubur, tak syarat dekat nak tidur dah. Adakah wajib kita bertaubat kerana meninggalkan solat Jumaat walaupun di bawah perintah ulul amri? Kerana saya mendengar Syekh Abu Zaki menyebut tetap wajib untuk bertaubat supaya diterima keadaan ini kerana keuzuran dan kerana perintah Allah. Gapo dia tak tahu, ya ayyuhallazina amanu, gapo dia tahu. Dan tetap berjalan walaupun apa jua keadaan, tetap juga kena dosa juga tinggal semaya Jumaat. Tinggal semaya Jumaat lah ni kita tak semaya Jumaat adalah kerana perintah daripada ulul amri, pemerintah. Bukan kata Tok Imam saja-saja tak segi semaya, Tok Bila tak segi semaya. Kita tak pergi semaya lah ni kerana arahan. Maka tak berdosa. Sebab apa? Sebab kita nak pergi. Orang halal. Nak kata lagu mana? Orang halal pula dia ada sebab dia. Bukan saja-saja dia duduk saja. Puan duduk saja lagu mana kalau kita ambil orang daripada masjid. Bukan lagu tu. Dia ada sebab juga. Maka istihad pokok dia. Kalau berdosa dia lah. Kalau betul-betul pokok dia lah. Pokok kita tak berdosa dah. Maka benda tak berdosa tak payah taubat. Ada seorang ustazah dulu pernah sebut lagu ni. Tetapi ustazah tu kata saya jawab menurut tasawuf. Maka menurut tasawuf, setiap kesilapan sekalipun benda itu tidak kesilapan kita, maka sunat kita minta maaf dengan Tuhan. Takut-takut kita rasa bermudah-mudah pula dengan Jumaat. Rasa tak dosa langsung. Biar ada rasa sedikit kesilapan, sedikit kekurangan daripada pihak kita tinggal Jumaat. Situasi saya bekerja di syarikat besar panjangnya soalannya. Saya hanya duduk di talik duduk rumah kan. Soalan, saya mempunyai hak sebab tidak bayar elang untuk menggunakan alat kerja syarikat pelayar lah, berapa dia tak tahulah. Tiba-tiba alat pejabat tu dia guna buat kerja dia lah, boleh ke tak? Tapi dia minta izin dah. Maka kalau pejabat izin, kita guna, jangan punah sudah, maka boleh hukum dia. Kita guna buat kerja pula tu, buat ngopoh pula. Pelayar, hamba guna buat bagi paik, hamba minta pitih pula. Pelayar pejabat. Tak ada masalah apa sebab kita minta izin dah. Dan pejabat pun bui dah, tak ada masalah. Apa hukum main forex? Forex ini jual beli duit. Hukum dia boleh, harus hukum dia jika cukup syarat maka boleh. Halal hukum main forex. Tapi kalau tak cukup syarat, bukan kata forex, jual beli pun tak boleh. Kena belajarlah hukum forex yang sebenar. Apa hukum sipai kuku panjang? Sipai kuku mana dalam meja, bawah katil, dalam peti. Sipai ke mana maknanya tak kerat kuku. Hukum dia makruh. Kalau lebih daripada 40 hari, syiddatul karahah. Sangat-sangat makruh kerana ada riwayat setan duduk di berceluh-celuh kuku kita. Nabi 2 minggu sekali kerat kuku. Kita kalau 2 minggu sekali kerat kuku, jadi pontianak lah pok kita. Dia atas tubuh manusia. Ada orang tu lambat, dia panjang. Ada orang cepat panjang. Ada orang 3 hari sekali kena kerat kuku. Kalau tidak jadi hatu lah dia. Makruh saja tidak berdosa. Kecuali dengan sebab kuku panjang, dia tak boleh ambil air sembahyang dengan sempurna. Itu baru berdosa. Apa hukum terbayar zat Tuhan tapi kita tidak itikad Tuhan lagu tu? Pas duk terbayar, apa dia?
Hamba terbayar macam cahaya lagu tu lah. Hamba sembah hak cahaya tu lah. Pas hamba tak kata benda ni Tuhan. Lepas tu duk terbayar, tak boleh. Kerana Tuhan ni tidak boleh dibayarkan, tidak boleh digambarkan. Katanya Imam Sayyidina Ali kata, kullu ma yakhtur bi balik wallahu khilafu zalik. Setiap benda yang terlintas tergambar di fikiranmu, di hatimu, Tuhan selain daripada tu. Macam mana nak berlatih sebut ra dengan betul jika pelak. Mirobihing nama. Maka kita kat berlatih ra, tak cakap gelepar, tarik lidah kokok dengan kertas pasir, bahaya censor buat gini apa semua, tak jadi juga nak kata lagu mana. Tapi biasa lagu tu lah. Ra ni payah kena berlatih. Nak berlatih lah getar buat ra berlatih gitu. Berlatih insya-Allah boleh lah. Tekan-tekan. Kalau tak boleh juga nak kata lagu mana lah. Rezeki tu. Ustaz boleh kodok berbangga dengan menyayangi Allah dan Nabi Muhammad. Kita boleh sayang Allah dengan Nabi Muhammad, sepatutnya kita bersyukur kerana Tuhan letak dalam hati kita, boleh kita sayang Nabi dengan Allah. Kerana ada orang sekarang Tuhan wi harta, Tuhan wi goni, tapi dalam hati dia Tuhan wi ilmu, Tuhan wi pangkat, tapi dalam hati dia tidak ada perasaan sayang Allah dengan sayang Nabi Muhammad. Maka nikmat menyayangi Allah dan Nabi Muhammad itu patut disyukuri, bukan dibanggakan. Tetapi tidak salah kalau kita rasa berbangga, Allah Tuhan wi kat aku boleh sayang Allah, bangganya rasa. Tak apa bangga lagu tu. Tapi berbangga di hadapan orang, kata hamba orang sayang Nabi mung bahasa celaka, bahasa tak boleh lah. Tetapi terasa kerana Tuhan memilih kita menjadi orang yang sayang Allah dan Nabi Muhammad, terasa Allah bangganya, terima kasih Tuhan. Tu tak apa. Bagaimana cara nak melansaikan hutang dengan orang kafir yang meninggal dunia? Dah meninggal dunia dah tak payah, bayarlah, bayar akhirat lah kalau dia mintanya. Kena bayar juga muka hutang. Dengan orang kafir pun, ya. Kita tak boleh menzalimi manusia sekalipun orang yang kita zalimi itu kafir dengan Allah. Tak boleh. Nabi ajar lagu tu. Antara menzalimi tak bayar hutang orang kafir. Tak boleh. Gapo dia dewa sayat labuh, sayat sikap. Belak sungguh. Dewa sayat labuh ni dia pakai sayat dia pinggir. Maka besar labuh. Hak sikap juga pinggir juga, dia tak ada sayat, maka silap beli hak kecil sikap. Tak boleh nak terbang. Ni sayat labuh, sayat sikap. Ni watak di dalam orang kulit, orang zaman dulu sebut dewa sayat labuh ni hak bisa lah pakai hak benda labuh-labuh ni. Kalau hok debek-debek ni sayat sikap lah. Tak debek lah mana. Kalau hok sayat labuh tu gak. Mohon tuan guru ijazah salawat al-fatih. Hamba ijazah ke salawat al-fatih 51 kali lepas pada subuh tiap-tiap hari. Tujuan dia futuh dalam ilmu dan rezeki. Adakah jatuh kufur? Jika ada lintasi hati menyatakan benda kufur, macam mana cara nak elokkan? Semata-mata lintasnya dan tidak jadi akidah tu tidak jadi kufur. Dan tidak jadi kau berdosa, kerana itu permainan syaitan. Banyak-banyak zikir sebut nama Tuhan supaya syaitan tak hadir, tak dekat dengan kita. Adakah benar dakwah menyatakan Ibnu Arabi itu sesat? Maka Ibnu Arabi ni seorang ulama, dia orang alim. Tetapi dia kontroversi. Ada ulama kata dia sesat, ada ulama dia kata tak sesat. Maka ada orang kata bukan kata tak sesat, bahkan dia wali. Maka bergantung, ada hujah masing-masing. Orang yang kata dia sesat, dia tengok dari sudut ni. Orang kata dia tidak sesat dari sudut ni. Tapi ginilah mudah. Orang ni meninggal dah. Kalau kita boleh kata dia tak sesat, ihtimal husnuzon lah. Tak payah kata dia sesat. Pas dalam kitab dia tu perkataan pelik-pelik, kita tidak faham. Kalau kita faham, tak jadi sesat. Boleh kau nak berselawat dalam majlis ilmu? Boleh. Nak berselawat, nak makan, nak minum, nak gapo dia boleh. Cuma tak berapa molek. Moleknya ada dalam majlis ilmu, watak kedudukan seperti orang belajar. Pergi ping, ya. Tengok kitab, ya. Tulis, ya. Kalau pergi ping, duk ngoyak, duk kekeh ping. Watak orang belajar ke watak apa dia lagu tu? Tu watak orang ngoyak. Watak orang belajar ping letak di buku, tulis, catatan. Ni mata terbelalak, tulis podok, faham podok. Bolehkah membeli emas secara online?
Boleh ke tak? Oh, tak boleh kena beli direct. Tak boleh beli online. Takut-takut barang ribawi ni syarat dia mestilah online, beli direct. Tak boleh beli online. Apa hukum mengambil wuduk sekalipun wuduk dulu kita yakin tak batal lagi? Sunat hukum dia tajdid wuduk. Cuma tajdid wuduk ni sunat kita guna dulu. Kita ambil air semaya, kita semaya sunat dulu sekali, sunat kita ambil air semaya baru. Tapi kalau kita ambil air semaya tak buat gapo-gapo, semaya bedok gapo dia, maka kita pergi ambil lagi makruh. Tajdid wuduk ni jika kita guna dah air semaya tu sekali pun maka sunat. Ustaz doa ibu bapa sebelum amin Al-Fatihah ketika solat, amin imam, amin makmum sendiri hok mana so? Ke sunat waladhdallin. Sebelum kita kata amin kita sebut rabbighfirli wa bil walidayya. Sebelum siapa dia? Amin tu imam, aku amin ke apa? Amin kita. Kita siapa dia? Kita tu imam. Sebelum kita kata amin kita rabbighfirli wa bil walidayya wa li jami'il muslimin, amin. Kita makmum pula. Sebelum kita kata rabbighfirli waladhdallin, sebelum kita tak imam kata amin, rabbighfirli wa bil walidayya wa li jami'il muslimin, amin. Lagu tu. Ustaz boleh qada amalan cepat kabul ke hajat? Ustaz mohon doa ke saya cepat dapat balik pindah Semenanjung. Kabul hajat ni payah. Nabi Musa berdoa, Nabi berdoa. Hok amin dia Nabi juga. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun kata amin. Dia berdoa 40 tahun baru mustajab. Ya Rabbi, kita nak suruh pergi tak boleh. Hamba tak ada doa mustajab ni nabi-nabi saja, hamba tak ada ni. Tak ada cara kaifiat. Payah. Kita nak tak boleh nak kata benda ni kabul hajat payah ni. Boleh kada kita berdiam diri dengan mak ayah kita takut jadi balah mulut dengan mak ayah kita. Mak ayah kita pun sama lebat, kita pun sama lebat. Mak ayah kita buat kau ni, kita bahaya kau ni, sama-sama panah. Mak ayah kita napa tawa pula. Nawa apa? Gapo dah mak ayah kita nak win napa, kita win napa. Sudah baik senyaplah, senyap. Berdosa tak kita mengepek dalam hati? Dalam hati ke, tak ada gapo dia lagi. Tapi kalau kita supuh dalam hati, maka dosa dalam hati saja. Maksiat dalam hati, dosa hatilah. Tak supuh dengan maksiat di mulut. Adakah dikira anak murid dan guru apabila belajar secara online? Ya dikira anak murid itu bagi orang yang hati dia jujur nak menjadi murid. Bukan kata duduk di hadapan. Kalau duduk di hadapan pun hati tak jujur nak jadi anak murid, tidak dipanggil anak murid. Tapi dia berjauhan, tengok melalui online, dia bercita-cita nak jadi anak murid, insya-Allah jadi anak murid. Apa hukum makan belakang? Makan belakang ada ulama kata halal, ada ulama kata haram makan belakang ni. Ulama kata haram makan belakang, dia kata dia kiyah dengan kura. Tak boleh makan sebab bercengkera. Ada kata tak boleh makan kiyah dengan ketai. Ketai kan pun kita dok makan magi ketai apa semua. Ustaz nak tanya macam mana nak tidur awal, susah sangat nak tidur awal. Paling awal tidur pukul 2, pukul 3 lagu tu lah, berjaga malam buat assignment lah, gapo dia macam-macam, tak boleh tidur awal. Gini, jangan buat assignment. Mesti tidur awal. Ataupun buat kerja parak. Pagi lepas maya subuh jangan duduk tidur. Duduk zikir, duduk selawat, khidmat kau orang apa semua. Jogging kau apa dia, insya-Allah lepas maghrib tak ada maya isya, selok selalu. Ni tidur tengah hari, kabar-kabar nak tidur awal juga, payahlah. Tu antara caranya. Tak ada doa, bismillahirrahmanirrahim tidur, pop tidur, tak ada payah nak cari doa lagu tu. Makan obat tidur pun kadang-kadang tak tidur lah ni. Apakah tindakan yang perlu dilaku jika melihat seorang yang sedang nazak? Orang nazak ni maksud nazaan, orang yang hampir dicabut nyawa. Nazak dicabut nyawa. Lagu mana nak buat? Nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Orang duk tengah mati. Apa kita nak buat lagu mana? Nak sekat? Sekat takut cabut nyawa dia. Tekat. Ikat. Nak buat lagu mana? Kita tengok baca Yasin supaya roh dia keluar dalam keadaan tenang. Lepas tu suruh dia husnuzon dengan Tuhan.
Ingat Tuhan sayang kita dosa banyak ingat. Kata Tuhan akan maaf kita. Tuhan baik, biar dia mati, dia keluar nyawa dengan sengkau baik dengan Tuhan. Jangan kita duk telinga dia, dia masa muda tak semayang. Tengoklah kakak lepas ni. Kawan tu kau keruk muka, mu tak semayang, tak tutup aurat. Tengoklah lepas ni, tengok malaikat nampak dah. Tahulah kena napa lepas ni. Dak jak gitu. Kawan tu nak mati, pakai mati dengan gitu ya. Maka sunat kita sebut benda-benda molek supaya dia suka baik dengan Tuhan. Lagu tu. Dan baca Yasin dan ajar sebut la ilaha illallah. Jangan suruh. Sebut la ilaha illallah. Sebut kadek hotel. Tali tu. Yang kena sebut la ilaha illallah. Lenga kita di mulut dia biar bunyi la ilaha illallah. Kalau dia tak mampu sebut la ilaha illallah, sebut Allah. Allah, dia sebut Allah okey cukup dah. Jangan kata Allah. Sekali lagi dengan tajwid, bertajwid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey 50 kali. La ilaha illallah. Tak payah orang nak mati dah pada masa tu. Dia sebut la ilaha illallah cukup dah. Allah pun tak apa dah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin.